ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan menyambung perbahasan kita daripada perbahasan agama-agama yang ada di dunia ni. Dan sebelum ni kita dah selesai beberapa agama lah, iaitu agama yang pertama kita bahas berkenaan dengan Yahudi, seterusnya kita bahas Kristian, dan kita bahas juga tentang agama Hindu yang terakhir, dan malam ni kita nak bahas tentang agama Buddha. Dan dikatakan agama Buddha ini mempunyai persamaan dengan ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam. Jadi untuk agama Buddha ni ada beberapa benda yang kita akan sentuh. Yang pertama, mestilah untuk kita faham macam mana satu agama tu kita tidak boleh meninggalkan sejarah perkembangan agama tu. Jadi kita akan berkenalanlah dengan pengasas, dikatakan pengasas kepada ajaran Buddha ni, yang dinamakan dengan Siddhartha Gautama ataupun Siddhartha Gautama Buddha. Itu antara nama-nama dia lah. Kemudian kita akan bahas tentang apakah anutan asal yang dibawa oleh pengasas dia ni, dan macam mana boleh berlaku penyimpangan ataupun perbezaan daripada yang dibawa oleh pengasas asal dengan apa yang dipegang dan dianuti oleh penganut agama Buddha di hari ini. Dan kita akan tengok konsep-konsep utama, iaitu konsep berkaitan dengan ketuhanan, dan juga beberapa tokoh-tokoh yang mempunyai mirip sejarahnya dengan tokoh-tokoh dalam agama Islam, seperti Nabi Muhammad dan juga Nabi Zulkifli. Ini ada dua tokoh yang dia punya cerita dan dia punya sejarah tu lebih kurang. Jadi malam ni kita akan bahas beberapa dulu, iaitu pertama tentang pengasas dia. Seterusnya kita akan tengok apakah dia punya anutan utama, ajaran utama dia. Lepas tu kita akan bahas tentang, orang kata apa, dia punya konsep ketuhanan dia. Konsep ketuhanan. Jadi sebelum ni kita dah bahas tentang agama Hindu. Kita dah tahu agama Hindu ni, perkataan Hindu tu pun keluar setelah lama, ataupun bukan dia baru-baru keluar agama tu terus nama Hindu. Dia berkait dengan orang yang duduk di kawasan yang dipanggil sebagai Tamadun Indus, duduk kawasan Sungai Gangga yang kita sebut sebagai benua India. Benua India pada waktu tu masuk sekali lah Pakistan hari ni. Jadi di situ apa agama dia disebut dengan agama Brahma, yang berpegang pada satu kitab nama dia Veda. Kita dah sebut agama Hindu ni dia ada dua kitab suci dia. Satu Veda, satu Upanishad. Dua ni mereka percaya kedua-dua ni ialah firman Tuhan, macam kita Quran dan juga kitab-kitab yang lain. Dan dalam agama Hindu ni dia ada huraian kepada dua kitab tu. Banyak lagi lah huraian-huraian dia. Cuma yang menjadi masalahnya yang dipegangi oleh kebanyakan orang Hindu hari ni ialah huraiannya. Mereka tidak mengendahkan ataupun tak peduli, bahkan tak tahu sangat dia punya induk ataupun asal ajaran tu. Jadi kita dah sebut sebelum ni, saya kena cerita sikit tentang Hindu sebab dia berkait macam mana keluarnya Buddha.
antara kemuncak yang paling orang kata apa menjadi sebab keluarnya fahaman-fahaman lain, sama ada fahaman yang menisbahkan mereka tu Hindu tapi tak ikut majoriti, ataupun mereka keluar terus daripada Hindu, antara sebab yang jadi macam tu sebab berlakunya satu sistem kasta yang ada dalam agama Hindu. Yang mana kita tahu sistem kasta ni ialah sistem kedudukan satu orang tu yang bermula dengan Brahmin. Brahmin ni maksudnya orang-orang agama dalam Hindu. Orang yang belajar tentang agama dia, ataupun kita sebut hari ni Sami dia, orang-orang agama yang duduk di rumah ibadat, rumah berhala dia orang. Itu kluster yang orang kata apa, yang terhormat ataupun martabat yang terhormat. Kemudian dia pergi kepada kelas kasta yang kedua, iaitu kesatria. Kesatria ni ialah pemimpin, raja, pahlawan dia orang. Ini pun kumpulan yang terhormat. Kemudian dia pergi kepada kasta yang ketiga, iaitu Vaishya. Vaishya ni siapa? Orang-orang yang bekerja sebagai petani ataupun orang-orang yang bekerja sebagai peniaga, pengusaha. Dan dia akan pergi pada kasta yang paling rendah, iaitu kita panggil Sudra. Sudra ni orang awam. Dan ada setengah golongan Brahmin ni dia wujudkan satu lagi kasta. Dia panggil Parya ataupun untouchable. Untouchable ni maknanya paling hina, paling rendah. Maknanya ada sebahagian pegang 4 kasta, sebahagian pegang 5 kasta. Maknanya di India hari ni mereka pegang kepada 5 kasta. Yang paling rendah ialah Parya ataupun untouchable. Hina lah, yang ni jenis duduk tepi jalan. Yang jenis tidak ada homeless punya orang, gelandangan. Jadi ini wujudnya kasta. Pertama sekali, kewujudan kasta ni apa sebab dia? Pertama sekali, dalam kitab Veda, kitab asal Indo agama Hindu, ada tak ayat yang sebut tentang kasta? Kalau kita buat kajian, kita akan tengok ayat tentang kewujudan kasta ni ada. Tapi kasta itu bukanlah tujuan dia untuk dijadikan sebagai bahagian untuk sombong ataupun untuk hina orang. Dia hanya kasta nak beritahu kedudukan orang tu saja. Hanya nak beritahu, okey, orang ni kategori ni, orang ni kategori ni. Dia tidak ada unsur-unsur aku lebih baik pada kategori ni. Tak ada pun. Okay. Sehinggalah berlakunya penyelewengan oleh golongan Brahmin. Golongan Brahmin ni golongan mana? Golongan agamawan. Yang mereka telah mengkuduskan ataupun mensucikan kasta tu, sehingga keluarlah satu fahaman, kasta ni takdir Tuhan yang tak boleh berubah. Satu orang tu kalau dia beranak daripada keturunan kesatria, dia kesatria lah walaupun dia bodoh. Brahmin walaupun dia tak pandai baca kitab, dia tetap akan jadi orang agama juga. Okay. Kalau dia tu daripada kalangan Sudra atau Parya, walaupun dia cerdik, dia kekal sebagai Sudra dan Parya, tak boleh naik. Kalau dia Vaishya, Vaishya lah. Siapa yang bertanggungjawab buat lagu ni? Brahmin, orang agama. Ini perangai orang agama. Kalau kita baca Quran, Allah Ta'ala highlight perangai orang agama ni merujuk kepada ahli kitab, Yahudi dan Kristian yang pandai baca kitab. Antara yang mereka buat ialah mereka menipu orang awam, sehingga mereka menaikkan darjat dia orang, mereka menjadikan orang awam kekal sebagai orang awam. Tak boleh upgrade dia punya ilmu. Benda ni juga berlaku pada zaman kebangkitan Eropah. Yang mana kalau tengok Eropah ni mengalami zaman gelap. Bila mana kebangkitan Eropah berlaku, apa yang mereka buat? Mereka lawan golongan konservatif, iaitu golongan agama yang mengkhususkan baca Bible ni kita je. Yang berhak belajar Bible ni, faham Bible ni, padri-padri. Orang yang mari gereja ni, yang mari nak dengar ajaran ni, dia hanya berhak dengar syarahan. Dia tak berhak untuk belajar dan faham ayat tu. Ini perangai ahli kitab. Yang ada dalam kalangan Hindu pada waktu tu pun macam itulah. Brahmin telah menjadikan kesatria, Brahmin, Vaishya, Sudra, Parya. Semua ni kalau dia lahir keluar pada keturunan ni, dia tak akan boleh keluar. Sampai bila? Sampai bila-bila tak boleh keluar. Tak akan boleh keluar. Sedangkan kalau orang yang kaji awal-awal agama Hindu ni, berapa ramai daripada kalangan Brahmin, iaitu kalangan Sami dia orang, pun asalnya keluar daripada Sudra dan Parya juga. Cuma bila mana kedudukan dah stabil,
Pemerintah pun dah baik dengan orang agama. Orang agama menjaga kepentingan dia, pemerintah pun nak jaga pengaruh dia dengan guna orang agama. Sebab tu sejarah menggambarkan hubung kait orang agama dengan pemerintah sentiasa rapat. Seorang pemerintah dia nak bagi pengaruh dia kekal. Dia nak bagi dia berkuasa lama. Manakah sasaran utama yang dia cari? Orang agama dulu. Bila mana dia ada kepercayaan orang agama, maka dia punya kuasa dan pengaruh dia lebih kukuh. Dan orang agama dia pun mencari pemerintah supaya dia ada kesenangan ataupun kestabilan hidup. Ini orang yang tak bertanggungjawab lah nak ceritanya. Okay. Nak cerita sini, itu yang berlaku kepada agama Hindu. Setelah mereka berkembang, setelah mereka ni boleh pegang negara India tu, mereka dah ada tamadun, mereka dah ada dinasti-dinasti sekian-sekian. Akhirnya pada waktu tu keluarlah golongan-golongan yang tak puas hati dengan sistem kasta ni. Sistem kasta ni telah mengganggu dan telah menyebabkan orang yang nak maju tak boleh maju. Orang yang malas, dia kekal dalam keadaan mewah walaupun hakikatnya dia tak bawa apa keuntungan pun. Beza dengan Islam. Islam tidak menutup pintu-pintu ini. Tapi Islam membuka. Siapa yang nak maju, dia maju. Allah Ta'ala sebut tentang tidak ada lebihnya satu kaum di atas satu kaum. Sebab tu kalau kita tengok dalam khutbah Hajjatul Wada', khutbah terakhir Nabi, antara yang Nabi sebut, la fadlu arabiyyin ala a'jami, tidak ada lebihnya bangsa Arab atas bangsa bukan Arab. Wala fadlu a'jamiyyin ala arabi, dan tidak ada lebihnya bangsa bukan Arab ke atas bangsa Arab. Kullukum min Adam, setiap kamu daripada Adam, wa Adam min turab, dan Adam itu dihasilkan ataupun dijadikan daripada tanah. Nak sebut kepada kita, ini hak asasi manusia. Dia berhak nak pilih, nak duduk di tempat mana, selama mana dia berada dengan kebenaran. Jadi agama Islam menghapuskan kasta. Bahkan kalau tengok hari ini pun di India, populasi orang-orang Hindu masuk Islam meningkat. Taklah kata ramai, yang majoriti tetap Hindu. Cuma nak beritahu pada kita, dia makin hari makin meningkat. Sebab apa? Mereka rasa tertekan dengan sistem kasta tu. Sebab kita kena tahu, dia punya Perdana Menteri sekarang ni di India, Narendra Modi, dia ni daripada parti PBP kalau saya tak silap, parti dia orang lah. Okay. Narendra Modi ni dia ada pengaruh dia yang tersendiri, dan dia terkenal dengan sifat yang sangat anti kepada Muslim, kuat anti dia kepada Muslim. Okay. Dia ada pengaruh dia tersendiri. Dia tu Hindu lah. Okay. Cuma saya nak sebut sini betapa kuatnya dia punya cara ataupun dia punya pengaruh tu, sehingga ada beberapa kuil di India ni, kuil yang mereka sembah siapa? Mereka sembah Narendra Modi. Mereka tak sembah Siva Vishnu tu. Dan Narendra Modi ni dia baik dengan Donald Trump dulu. Di India ni dia ada kuil Donald Trump. Dia sembah Donald Trump. Dia juga sembah Narendra Modi. Dua-dua ni dia sembah. Maknanya dua-dua ni ada kekuatan. Dia macam ni tuan-tuan, macam yang mati main bola kemarin, Maradona pun dia ada gereja dia di Mexico. Ada orang taksub pada Maradona ni, percaya Maradona tu hand of God, tangan Tuhan yang dia masukkan gol tu. Tapi Tuhan dah mati dah semalam. Jadi nak cerita pada kita, yang percaya Tuhan tu, Tuhan dia dah mati dah semalam. Okay. Cuma nak beritahu ketaksuban terhadap tokoh ni. Macam mana orang boleh taksub pada tokoh? Sebab ada orang agama yang tidak jujur dalam menyampaikan kebenaran. Orang-orang Hindu dia tahu salah sebenarnya sembah Narendra Modi itu tak betul dari segi usul agama Hindu tu. Okay. Tapi dengan sebab kita nak jaga agama kita ni supaya sentiasa kekal dan valid di India ni. Dan orang yang nampak berani boleh angkat agama Hindu ni siapa? Narendra Modi. Yang boleh hujum, yang boleh kecam orang Islam siapa? Modi juga. Jadi kita sembahlah dia. Buatlah satu kuil muka dia. Mandikan patung dia apa-apa semua. Dan antara yang baik dengan Narendra Modi ni ialah Trump. Trump pun dah kalah dah, naik orang lain pula. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, golongan Brahmin lah yang selalu menyebabkan kacau bilau berlaku dalam agama. Golongan agamawan. Okay. Jadi balik pada cerita kita ni, bila mana waktu tu sistem kasta ni sudah mulai mencengkam,
sudah mulai menjadi satu benda yang tak relevan. Sebab mana mungkin Tuhan lahirkan kita daripada kumpulan tu, kita tak boleh bangkit bangun. Mustahil. Maknanya kalau kita pandai, kalau kita rajin, kalau kita berani berusaha, kita akan keluar daripada kedudukan yang susah tu. Jadi pada waktu tu, ada seorang yang bernama Siddhartha Gautama ni. Siddhartha Gautama ni, dia dikatakan lahir pada sekitar 563 sebelum Masihi. Dan pendapat yang paling lama, ada satu pendapat sebut dia lahir sekitar 1000 tahun sebelum Masihi. Maknanya 1000 sebelum Masihi. Lagi lama lah. Okay. Dia berasal daripada kawasan mana? Dia berasal daripada kawasan Kapilavatthu di Nepal. Kawasan tu, negara Nepal hari ni. Okay. Dan dia ni daripada kelompok mana? Dia ni Hindu lah. Dia ni daripada kasta kesatria juga. Cuma dia macam tak setuju dengan apa yang Brahmin buat. Walaupun Brahmin ni dia nak angkat kesatria, bagi boleh sokong dia orang. Okay. Tapi apa yang Brahmin buat tu ialah tidak jujur, sebab manusia bukan diciptakan dengan kasta. Manusia ni sama. Dia jadi jahanam kerana pilihan dia, dia jadi baik pun kerana pilihan dia. Bukan dia lahir-lahir tengok dia pariah, okey kekallah kamu homeless sampai bila-bila. Kamu kesatria pemimpin, okey kekallah kamu pemimpin walaupun dia tak pandai pimpin pun orang. Jadi itu yang ada dalam pemikiran Siddhartha Gautama ni. Okay. Kita tengok sikit apa yang disebut sini. Siddhartha Gautama adalah anak kepada Sudadana ataupun Sudododana. Itu nama je lah. Okay. Manakala ibunya pula bernama Maya ataupun digelarkan sebagai Mahamaya. Bukan Alamaya. Mahamaya. Nama je lah. Okay. Anak raja daripada kasta kesatria yang berasal daripada kawasan Kapilavatthu, Nepal, India. Apabila Siddhartha meningkat dewasa, beliau banyak berfikir dan memerhati. Bila mana dia dah meningkat remaja dewasa, dia tengok keadaan sekeliling. Okay. Dan beliau mendapat satu teori bila mana dia perhati kehidupan orang di benua India ni. Dia kata kehidupan di dunia ni ialah kesengsaraan yang tak dapat dihindari. Itu teori dia. Teori dia nak keluar daripada Hindu. Dia kata kehidupan kita ni ialah sebuah kesengsaraan yang kita tak dapat larikan diri pada dia. Tapi kita kena terima dengan hati yang lapang. Dan kita kena tentang sebarang penindasan yang tidak berasas. Antara penindasan yang tak berasas ialah kewujudan kasta dalam agama Hindu ni. Kasta dalam agama Hindu sangat menindas. Itu yang dia nampak pada waktu tu. Okay. Sebab tu ada sebahagian orang, pengkaji dari Indonesia terutamanya, mereka buat kajian nak kata Siddhartha Gautama ni adalah seorang nabi daripada nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Apa evidence dia? Okay. Orang kat video ni orang kata, saya kata Buddha Islam lah ni. Okay. Saya nak beritahu sini, kalau kita tengok Buddha daripada dia hidup sampai dia mati, dia tak pernah tulis kitab, dia tak pernah ajar sembah berhala, melainkan dia ajar apa dia? Dia ada 8 benda yang dia bawa. Okay. Yang pertama, jangan bunuh orang, jangan curi harta benda orang, jangan buat ataupun berkelakuan buruk, tapi berkelakuanlah dengan kelakuan yang baik. Jangan menipu dan berbohong, jangan minum benda-benda yang memabukkan, tidak boleh terlebih ataupun berlebih dalam berhibur, tak boleh berhias, yang ketujuh melampau dalam berhias, tak boleh bermewah-mewah dan bersenang. Kalau tengok 8 benda tu, Islam pun ajar. Sama. Poin dia sama. Dia sepanjang perjalanan dia tu, perjalanan dia nak cari kebenaran ni, nak sampai makam Buddha dia tu, nanti kita akan sebut makam dia tu, dia duk nampak benda tu lah. Antara yang dia nampak ialah dunia ni, terutamanya kawasan yang dia duduk-duduk tu lah, yang dia hidup tu, yang dia jumpa hari-hari siapa? Orang lelaki yang letih kerana bekerja sampai lanjut usia, kerana cengkaman kasta ni. Dia tengok orang yang menderita kesakitan, tak berubat. Sebab apa? Sebab yang sakit tu paria. Paria ni apa benda? Sistem dia untouchable. Jangan percaya dia. Hinanya paria ni, makanan dia ialah makanan, taraf makanan kita beri pada binatang ternak ya. Tu pun yang reject. Maknanya kalau kita pera lembu, kita pera apa-apa benda lah, ada makanan lebih, dedak dia tak makan. Itu untuk paria.
Dan paria tu orang, bukan lembu. Nak beritahu teruknya lah kasta ni. Okay. Lepas tu dia tengok apa? Mayat diusung untuk dibakar. Dan juga ada satu amalan ataupun tradisi yang dibuat oleh orang India ni, kalau yang mati tu suami, isteri pun kena terjun sekali dalam tu. Ini yang orang kata apa, yang something. Sebab tu kau tengok sebahagian pengkaji dia duk kata kawan ni Nabi. Sebab kau tengok Nabi Muhammad pun benda ni lah yang dia duk gusar sebelum dia terima wahyu tu. Dia tengok orang Mekah duk sembah berhala, tarik lembu, tarik kambing sampai depan patung berhala, sembelih berhala. Tinggal situ, tak makan apa. Atas nama penyembelihan kepada berhala. Akhirnya kawasan kota suci Mekah dipenuhi dengan lalat saja. Dipenuhi dengan daging yang busuk, dengan sebab daging tu tak dimanfaatkan tapi jadi bangkai begitu saja. Tengok minum arak sakan, tengok joget sampai 2-3 malam tak berhenti. Itu yang Nabi Muhammad tengok. Sebab tu Nabi naik ke Gua Hira. Dia buat perjalanan. Sebab tu ada orang dia kata mirip lah, Siddhartha Gautama ni mirip. Sebab sepanjang dia hidup, dia tak pernah buat kuil, dia tak pernah juga buat patung suruh sembah, dia tak pernah. Yang jadi kacau tu lepas pada dia mati. Pengikut-pengikut dia ataupun anak-anak murid dia. Jadi Siddhartha Gautama ni bila mana dia tengok, dia meningkat dewasa, dia buat satu kesimpulan, dia kata hakikat kehidupan dunia ni penuh dengan kesengsaraan dan tak dapat dihindari. Dia punya teori ni macam ada satu hadis Nabi, walaupun hadis Nabi ni taklah hadis yang sahih. Ada yang kata ni hadis Nabi, ada yang kata ni athar sahabat. Iaitu satu kata-kata yang berbunyi ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang beriman, wa jannatul kafirin, dan syurga bagi orang kafir. Nabi pernah sebut lagu tu. Dia punya orang kata apa, bias tu macam sama yang kawan ni sebut. Dia kata dunia ni tempat sengsara. Lebih kurang. Sebab Nabi kata ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu ialah penjara bagi orang kafir, orang-orang beriman. Okay. Dia sebut sini, kemudian Siddhartha meninggalkan kehidupan mewahnya di istana yang baginya tidak bernilai. Dia tengok lagu tu, dia rasa tidak ada kemuliaan dia ni daripada golongan kesatria. Okey, satu lagi saya nak highlight sini. Dia jadi lagu ni, dia bukan daripada keturunan paria ataupun sudra. Dia ni antara kasta yang hebat, kasta tinggi. Dia macam Nabi. Nabi keturunan Quraisy. Quraisy pula. Bani mana? Bani Hashim. Kalau kita tengok dalam silsilah Quraisy ni, dia ada beberapa bani situ. Bani Abdul Muttalib, bani sekian, bani sekian, bani sekian. Nabi ni Bani Hashim. Bani Hashim ni maksud dia apa? Bani ataupun kelompok yang paling mulia, sebab semua keturunan dia tidak lahir melainkan dengan cara nikah mengikut syariat hari ni. Walaupun zaman tu dah ada penzinaan, dia orang tak terlibat dengan benda tu. Maknanya keturunan paling mulia. Okay. Jadi dia pun keluar. Siddhartha Gautama ni dia keluar, dan bila mana dia keluar meninggalkan istana yang mewah, lalu beliau pun melakukan pengembaraan dan hidup dalam keadaan sederhana, ataupun kita sebut dengan istilah yang biasa kita dengar, kehidupan yang zuhud. Okay. Sebelum itu sudah ada golongan Brahmin yang memberi peringatan kepada ayahnya, iaitu Raja Sudadana, bahawa Siddhartha Gautama akan meninggalkan kehidupan duniawi apabila beliau melihat tanda-tanda tertentu. Jadi adalah 2-3 orang agamawan daripada Hindu ni beritahu pada ayah Gautama Buddha ni, anak kamu ni, Raja Sudadana pada waktu tu yang menguasai Nepal. Nepal ni sebuah negara khusus dah. Dia tak bersama dengan India, tapi dia sebuah negara Nepal lah. Dan dia pun punya majoriti pun Hindu situ. Okay. Dia kata, anak kamu ni Gautama, Siddhartha Gautama ni, anak kepada Sudadana ni, bila mana dia nampak dan dia sedar, dia akan tinggalkan. Tinggalkan situ maksudnya tinggalkan negara, tinggalkan ajaran Hindu ni, ataupun ajaran Brahma ni. Jadi dia ada unsur-unsur ramalan. Sebab tu antara agama yang ada jenis ramalan ni ialah agama Hindu dan juga agama Buddha. Buddha yang lepas pada Siddhartha Gautama ni. Dia ada konsep ramalan. Sebab tu orang kita nak pergi meramal pun dia akan pergi dekat geng-geng ni. Pergi dekat Sami Hindu ataupun pergi dekat Sami Buddha. Asalnya Buddha tak ada kaedah ramal-ramal ni, tak ada.
Ramal-ramal ni apa benda? Ramal ni hanyalah jin ataupun sihir, syaitan. Dia tidak ada konsep ramalan sebab Nabi dah tolak benda tu awal-awal lagi. Dan setiap ramalan yang berlaku pada manusia ni, ia mesti datang daripada jin yang jahat. Quran sebut jin ni dia ada akses, dia boleh naik ke langit, tapi ada satu kawasan ataupun lapisan tu dia tak boleh tembus. Lapisan tu dihalang dengan sebab lahirnya Nabi, dan juga di situ Allah Ta'ala jadikan tahi bintang ni merejam, rujuman li syayatin. Quran sebut ada dalam surah As-Saffat, kita boleh tengok. Jadi macam mana jin-jin yang baru ni, contoh jin yang baru beranak tahun 2020 ni ke, dia dapat pada mana maklumat? Dapat pada tok nenek dia yang hidup dulu. Sebab jin ni dia punya usia lama. Jadi maklumat-maklumat tu dia ada. Sebab tu kalau kita tengok Nabi sebut pada kita, antara jin yang selalu mendampingi kita dipanggil dengan nama qarin. Fahuwa lahu qarin. Qarin ni ada. Qarin ni dia ialah satu jin daripada kalangan yang jahat ataupun syaitan, yang dia duduk dekat dengan kita dan dia selalu memberi bisikan yang jahat. Selain pada tu, Tuhan imbang kita dengan bisikan baik daripada malaikat pun ada. Bukannya yang jahat saja. Hatta Nabi pun ada qarin ni. Okay. Jadi dalam agama Hindu dia ada konsep ramal. Kalau kita tengok dalam Quran, yang jenis ramal-ramal ni apa? Zaman Firaun, Nabi Musa. Sebelum dia lahir, apa yang Firaun buat? Firaun perintahkan suruh bunuh semua sekali bayi lelaki yang lahir daripada kalangan pelarian, iaitu Bani Israel. Macam mana suruh bunuh tu? Sebab ahli sihir dah beri ramalan. Ramalan tu macam nak tepat, tapi tak sepenuhnya tepat. Dia kata, ahli sihir yang beritahu pada Firaun tu, dia kata akan keluar satu anak lelaki daripada kalangan pelarian ni. Pelarian tu merujuk pada Bani Israel, sebab Bani Israel ni pelarian asalnya. Dia akan kacau kerajaan kamu. Ahli sihir tu boleh sebut banyak tu saja. Ahli sihir tak kata, tapi kalau kamu buat arahan pun, kamu tak boleh bunuh dia. Ahli sihir tak sebut sampai panjang tu. Ahli sihir hanya boleh sebut sampai dekat kerajaan kamu akan dikucak-kacirkan oleh lelaki ni. Tapi tak sebut berjaya tak bunuh lelaki tu. Tak sebut. Sebab apa? Sebab jin yang jahat ni, dia pergi ke langit, dia punya boleh ambil maklumat separuh je. Tak boleh ambil maklumat tu habis. Sebab tu kau tengok, zaman Nabi ni ada seorang lelaki, nama dia Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ni dia katakan Dajjal oleh sebahagian para sahabat. Ibnu Sayyad ni dia banyak benda-benda yang pelik dia boleh buat. Dia macam magician punya orang lah. Orang mengadu pada Nabi, Ibn Sayyad ni dia boleh mengetahui benda-benda yang orang sembunyi, benda-benda yang orang kata benda tak berlaku lagi. Okay. Jadi Nabi panggil Ibn Sayyad ni. Nabi panggil Ibn Sayyad. Nabi pada waktu tu genggam sesuatu dalam tangan Nabi. Apa yang Nabi genggam? Asap. Asap dalam bahasa Arab kita panggil dengan nama dukhan. Asap dalam bahasa Arab. Sebutan dia adalah dukhan. Nabi panggil Ibn Sayyad, Nabi kata, wahai Ibn Sayyad, aku nak tanya kamu, yang ada dalam tangan aku ni apa? Ibn Sayyad kata, duh. Dia tak sebut habis. Sebab apa? Jin jahat yang bersama dengan dia bagi 2 huruf je. Tak boleh bagi habis lagi. Jin tu tak nampak, khan tak habis. Boleh ambil duh. Nabi kata sah, dia sihir. Sebab jenis sihir, jenis tilik ni, jenis boleh tahu benda akan datang ni, ialah syaitan. Dia boleh beri pada kita ni, beri pada kita maklumat separa tepat, tak tepat sepenuhnya. Sebab tu bomoh-bomoh yang duk bomoh orang ni, dia boleh tahu tentang diri kita macam mana. Dia buat connection dengan qarin kita. Contoh kita ni nak pergi bomoh, nak pergi jumpa bomoh. Bomoh tu dia boleh beritahu sebelum mari sini berhenti kedai ni kan, minum air kedai ni, makan. Siap dia boleh tahu. Berhenti tandas, masuk tandas nombor berapa, dia boleh tahu. Lepas tu dia pun buat kecoh sikit, dia kata, tahu dah mari ni nak buat apa. Okay. Sakit kat ni kan, sakit kat ni. Lepas tu yang ujung tu dia nak porak peranda dengan kita. Sakit ni yang buat sebelah rumah je. Yang ujung tu dia tambah. Okay. Yang awal-awal tu betul. Okay. Jadi sama macam si Siddhartha Gautama ni, dia sebut kata apa, Brahmin tu dia sebut pada ayah dia, anak kamu ni nanti dia akan mengembara, dia akan keluar pada negeri ni. Okay.
Keluar buat apa? Tak boleh beritahu. Adakah keluar akan mengembangkan ajaran Hindu ni? Tak beritahu. Ataupun tak puas hati dengan Hindu ni, buat satu fahaman lain pun tak beritahu. Boleh beritahu keluar saja. Okay. Jadi bentuk-bentuk ramalan ni kita kena elak diri, jangan duk percaya ramalan-ramalan yang orang duk ramal pada diri kita ni. Ianya bukan benda yang baik. Sebab tu Nabi sebut tidak ada ramalan, yang ada hanyalah tafaul. Tafaul maksud dia apa? Optimis. Kita nak buat sesuatu, kita tak pergi ramal. Contoh nak kahwin anak, nak tahu dia ni kahwin lama ke, tengah-tengah 5 tahun nanti bercerai ke, kita pun pergi carilah bomoh raksi mana. Bomoh raksi tu pun cerita. Okey, minta nama pengantin, minta nama anak kita apa semua, dia pun buatlah timbangan dia. Akhirnya dia kata, ni kalau kahwin tahun ke-10 dia akan balah, lepas tu sampai nak cerai. Lepas tu baik balik. Dia boleh cerita. Tapi yang duk ramal tu tak kahwin pun. Ini ramalan ni karut. Yang duk ramal tu dia tak boleh ramal untuk diri dia. Dia pun cari duit atas ramalan orang. Dia tak boleh ramal. Dia tak boleh hejah ramalan dia kaya cepat, tak boleh. Jadi kita boleh kata ini benda yang tipu saja. Okay. Jadi itu yang berlaku. Qarin dan juga konsep. Tapi dalam agama Hindu ni, benda ni tidak ada. Tapi begitulah orang-orang awam dalam agama Hindu. Dia tengok Sami, dia nampak Sami ni hebat. Segala benda kita boleh pergi mengadu pada dia. Kita boleh mengadu pada dia. Cuma orang India dan orang Hindu, bukan orang India, orang Hindu dan juga orang Buddha ni dia ada satu konsep. Hatta Taoism pun, agama Tao yang diimani oleh orang masyarakat Cina di Malaysia ni, dia ada satu konsep nama dia politism. Politism ni maksud dia apa? Dia boleh toleran dengan mana-mana orang agama lain, yang penting orang tu boleh beri manfaat pada kita. Sebab tu kalau kita tengok, saya ada beberapa orang kawan-kawan yang mengajar belah-belah KL, yang jadi pegawai apa semua, yang dia orang ni berjiran dengan non-Muslim, sama ada daripada kalangan Hindu ataupun daripada kalangan orang kata apa, Cina ke apa. Jadi kawan saya ni dia mengajar, dia jadi ustaz juga mengajar. Dia kata ada satu malam dia dengar jiran dia ni Hindu, anak dia menangis beberapa hari macam sawang tangis tu. Okay. Jadi dia tanya siapa boleh berubat. Dia jumpa satu orang Melayu, geng-geng masjid. Dia kata biasa kami kalau ada masalah suruh ustaz tu buat air, baca sikit, ustaz tu buat air. Hindu tu pergi rumah kawan saya dan minta ustaz tu bacakan. Kawan saya baca. Dia tak ada masalah, dia tak kata baca-baca Quran kan aku masuk Islam kan. Dia tak ada rasa takut. Okay. Jadi kawan saya ni dia ikutlah, dia baca sikit kat air, dia bagi dekat anak kawan tu, anak tu kebah hilang nangis. Dia mari, dia terima kasih, dia percaya tu bagus dari Islam, berubat pandai. Tapi dia tu kekal lah Hindu, dia tak ada rasa Hindu ni tak guna, tak ada. Dia okey dengan mana-mana. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di India, kubur para wali, kubur tokoh ulama hadis, Hindu pun pergi minta situ. Dia bukan Islam ataupun geng-geng sufi yang melampau je pergi situ. Kita akan tengok yang pakai sari pun pergi situ. Okay. Jadi ini konsep yang ada dalam banyak agama. Okay. Jadi Siddhartha Gautama ni dia pergi keluar istana, bila mana dia dah meningkat dewasa, dia keluar. Okay. Hasil daripada penelitian inilah yang memberi keyakinan kepada Siddhartha Gautama bahawa dunia ini penuh dengan penderitaan. Dia keluar dan dia tengok 5 keadaan dia tengok. Saya dah sebut tadi. Pertama dia tengok orang lelaki daripada muda sampai tua kerja sampai letih. Lepas tu yang kedua, orang yang menderita kesakitan tak pergi berubat sebab kasta rendah. Yang ketiga, mayat yang diusung untuk dibakar dan kadang-kadang isteri kena ikut sekali kena bakar. Dulu amalan ni buat sehinggalah British menjajah India, British buang amalan tu. Amalan bakar mayat tak boleh buang, cuma amalan isteri ikut sekali dalam tu berjaya dibuang, berjaya digazetkan dalam undang-undang kerajaan dia lah. Okay. Kemudian yang keempat yang Siddhartha ni dia tengok orang fakir meminta-minta, orang miskin. Dan yang kelima, golongan pendeta yang tenang, tak pergi mana-mana, hidup selesa. Okay. Jadi lepas pada dia tengok tu, dia pun buat kesimpulan yang macam kita sebut tadi lah, dunia ni penuh dengan penderitaan dan kesedihan. Kehidupan seseorang yang tidak kekal di dalamnya, penderitaan masyarakat yang dilihatnya itu terus-menerus membayangi dalam benak fikirannya sehingga tidak tenteram kehidupannya. Dia tengok lagu tu tak tenteram hidup dia. Lalu Siddhartha pun keluar mencari ketenangan. Dia pergi dan dia keluar. Okay.
Dalam sejarahnya, beliau terkenal dengan bermeditasi di bawah sebuah pokok ara. Jadi dalam agama Buddha ni, antara pokok yang menjadi signifikan, yang dekat dengan agama ni ialah pokok ara dan juga teratai. Nanti kita akan sebut dua pokok ni. Okay. Yang dikenali juga dengan nama Bodhi, pokok tu. Dalam bahasa Pali. Dia guna bahasa lain. Sebab Siddhartha Gautama ni dia benci pembahagian kasta dalam agama Hindu sampai tahap dia tu tak nak guna bahasa orang Hindu cakap, iaitu bahasa Sanskrit. Dia guna bahasa lain, iaitu bahasa Pali. Nama dia. Bila mana dia bermeditasi di bawah pokok ara tu, beliau berikrar tidak akan meninggalkan tempat duduknya itu sehingga beliau menemui kebenaran. Jadi dia telah ikrar dalam diri dia, dia berjanji dia tak akan bergerak mana-mana sehingga dia dapat penyelesaian dan ketenangan kebenaran. Dapat tu baru nak start pergerakan lain. Ataupun nak menyampaikan. Akhirnya pada usia 35 tahun, usia Siddhartha Gautama 35 tahun, beliau memperoleh cahaya pengetahuan. Tengah duk meditasi bawah pokok ara tu, dapatlah cahaya pengetahuan. Pada saat itulah beliau dikenali sebagai Gautama Buddha ataupun Buddha. Buddha tu dalam bahasa Sanskrit maksudnya orang yang memperolehi kesedaran. Buddha tu asalnya daripada bahasa Sanskrit ataupun disebut juga dengan sebutan buta. Bukan buta celik tu. Tapi buta sebutan dia. Buta kita ni buta tak nampak mata lah. Okay. Jadi dia dapatlah makam Buddha tu. Wali kutub, wali abdal tak tahulah yang ni. Okay. Cuma makam dia lagu tu lah. Dia dah sampai pada makam tu. Selepas mendapat kesedaran, beliau lantang mengkritik sistem kasta. Dia jadi berani. Macam cerita para Nabi, dapat wahyu berani. Dapat wahyu je berani. Macam Nabi Muhammad, dapat wahyu awal-awal takut lagi. Dapat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada ahli keluarga kamu yang dekat. Lepas tu turun ayat lain daripada surah Maidah, Allah Ta'ala kata, wallahu ya'asimuka minan nas, kami akan jaga kamu daripada gangguan manusia. Nabi pun berani. Nabi tak peduli. Maka dia pun mengkritik sistem kasta dalam agama Hindu kerana baginya, iaitu bagi Siddhartha Gautama ni, sistem kasta ini tidak adil dan ianya bukan berasal daripada agama Brahma ataupun agama Hindu asal. Dia ni macam satu gerakan reformasi kepada agama Hindu tu. Sebab tu kau tengok ada sebahagian orang Hindu ni, sebab Hindu ni dia banyak kecenderungan, mazhab-mazhab dia banyak. Okay. Dia ada satu kelompok agama Hindu ni, dia sembah juga Gautama Buddha ni. Semua orang dia sembah lah. Mana-mana orang dia boleh sembah lah. Okay. Macam kita tengok hari ni, Narendra Modi pun dia boleh sembah. Donald Trump pun dia boleh sembah. Okay. Jadi dia sembah Gautama sebab dia kata Gautama Buddha ni ialah orang yang bertindak sebagai avatar. Avatar ni maksud dia apa? Reinkarnasi ataupun jelmaan Tuhan. Sebahagian orang Hindu dia percaya Gautama Buddha tu, yang kalau kita tengok dia belah-belah Kedah ni banyak. Alustar apa semua, kuil-kuil Buddha yang ada gambar, belah Kelantan pun ada. Yang orang duk buat patung apa semua tu. Ni kuil Buddha, bukan kuil Hindu. Okay. Yang rambut kerinting apa semua, pakai kain tu, itulah Gautama Buddha. Tapi muka dia tu lain-lain. Mengikut kepada kecenderungan masyarakat negara tu. Macam kita ni muka Melayu lah sikit. Kalau kita pergi kuil Buddha di Jepun ke, di Taiwan, muka mata sepek. Dia macam-macam version dia lah. Okay. Ada yang telinga, cuping dia panjang apa semua. Okay. Cuma point dia ialah mereka juga disembah oleh golongan Hindu. Mereka disembah dan orang Hindu percaya Gautama Buddha ni, dia bukan bawa agama Buddha. Dia bawa agama Hindu versi asal. Dan dia ni ialah jelmaan Tuhan Shiva yang ke-24. 24 kali dah Tuhan Shiva ni menjelma. Dia yang ke-24. Tak pelik lah. Sebab memang dalam agama Hindu dia boleh terima macam-macam. Saya ingat saya pergi India tahun 2018. Saya pergi ke kawasan Kashmir. Kashmir dia percaya ada satu gunung tu Shiva akan menjelma situ. Menjelma dalam gunung tu. Maknanya dia jadi gunung. Dia Tuhan, dia jadi gunung. Kali ke berapa? 1000 lebih lah. Maknanya banyak kali dah. Tapi kalau kita fikir Tuhan dia banyak kali dah keluar, dia orang tak ikut juga ajaran asal. Tu dahsyat kan? Tuhan dah jelma dekat 1000 kali dah. Degi lagi.
Nak ikut hoyang orang tambah juga, tak nak ikut hoyang asal. Sifat manusia memang lagu tu. Okey. Jadi ada sebahagian Hindu yang percaya dia ni ialah jelmaan kepada Siva kali yang ke-24. Okey. Antara anutan yang dibawa oleh Siddhartha Gautama ni, dia sebut sini Siddhartha Gautama tidak membawa satu nama baru kepada ajaran dia. Dia tak namakan dia tu Buddha, dan dia tak kata apa yang dia bawa ni Buddha. Jikalau dilihat, ada banyak persamaan dasar dalam ajaran Buddha dan juga Hindu. Tidak dinafikan Siddhartha Gautama adalah individu yang membawa ajaran Brahma yang lurus. Sebab tu ada orang kaji dan dia kata dia ni bawa kepada berpegang kepada Veda asal, berpegang kepada Upanishad yang asal. Jangan duk ikut tafsiran-tafsiran yang ada pada Veda dan juga Upanishad tu. Jangan ikut Smurti, ikutlah Surti. Smurti ni tafsir kepada dua kitab tu. Okay. Tidak dinafikan Siddhartha Gautama adalah individu yang membawa ajaran Brahma yang lurus, tetapi beliau tidak pernah mengaku sebagai penganut agama Brahmin seperti apa yang berlaku kepada agama Brahma pada zamannya. Tapi dia sendiri tak pernah sebut dia ni pembawa ataupun orang yang kita panggil sebagai reformis kepada agama Brahmi. Dia tak baca kitab Veda pun. Waktu dia buat pengembaraan, dia pun tak pernah sebut pada anak murid dia ni dia ikut ajaran Veda, ajaran Brahma yang asal. Cuma dia nak keluar daripada kasta. Itu dia sebut. Yang lain dia tak sebut. Okey. Apa lagi yang dia sebut sini? Ini kerana agama Brahma pada zamannya sudah dicemari dengan tokok tambah daripada golongan Brahmin sehingga mewujudkan sistem kasta. Beliau adalah reformis dalam agama Brahma. Salah satu tanda protes Siddhartha Gautama kepada golongan Brahmin adalah beliau tidak menggunakan bahasa Sanskrit sebagai bahasa pengantar dan bahasa khutbahnya. Dia tak guna bahasa Sanskrit. Okay. Tetapi beliau menggunakan bahasa Pali. Bahasa Pali ni saya tak pasti bahasa dia bunyi macam mana. Pertentangan penguasaan bahasa ini dalam masyarakat adalah kritikannya kepada penggunaan bahasa Sanskrit yang sudah menjadi bahasa eksklusif dan rigid. Ia dikenali sebagai bahasa hak mutlak kaum atasan atau Brahmi. Jadi dia ni kita sebut tadi, dia ni daripada kalangan Hindu mana? Hindu kesatria, kasta tinggi. Dia tak setuju dengan kasta. Apa dia buat? Dia keluar daripada sistem kasta tu, mengembara, dan orang kenal dia. Maknanya saya nak sebut sini, sepanjang pengembaraan Siddhartha Gautama ni pergi ke banyak tempat, khususnya kawasan yang dia berjalan ialah benua India tu, dia pergi mana-mana pun orang hormat dia sebab orang kenal dia ni anak kepada Raja Sudadona tu. Dia bukan macam Nabi lah. Nabi dia pergi mana-mana orang hentam Nabi. Okay. Walaupun selepas dia kritik kasta tu, dia tidak menerima kata apa tentangan ataupun kecaman yang teruk sehingga dia dipukul apa semua, tak ada. Sebab dia ada satu konsep, orang Hindu ni ataupun orang-orang yang duduk kawasan benua India ni, dia taat juga pada raja walaupun raja tu bawa aliran lain sikit. Dia tak berani kata apa. Tak ikutlah apa yang raja nak pilih lah. Okay. Tapi kita tak akan hentam, tak jumpa tepi jalan sehingga kita nak pukul dia, tak ada. Okay. Dan kita tengok Siddhartha Gautama ni dia sampai satu bahagian perjalanan dia tu, dia buat puasa. Sebab tu puasa ni dia asal daripada bahasa Sanskrit juga. Puasa, vuasa, sebahagian sebutan sebut. Maksudnya menahan diri. Sebab tu kita tengok ada satu satu kuil Buddha di kawasan Thailand ataupun di kawasan sekitar ni lah, Kemboja, Vietnam, Asia Tenggara, Asia Tengah kita ni. Okay. Dia ada satu kuil Buddha tu, dia letak patung Buddha tu kuruh, nampak tulang rusuk. Okay. Itu fasa Buddha puasa. Kurus. Dia puasa tu, kalau kita belajar dalam kitab-kitab fiqh, al-wasilah, puasa yang tak buka-buka tu. Macam Nabi puasa, sehari tak makan, 2 hari tak makan. Bukan terbenam matahari makan. Tak makan. Dan benda ni, orang kata apa, perangai berahi puasa ni, dia dapat sikit kepada pengikut agama Jain. India ni tuan-tuan, kalau kita tengok, negara India ni negara yang unik. Semua agama yang pelik-pelik tak pernah dengar di Malaysia, ada di negara tu. Majoriti Hindu. Lepas tu second majoriti dia ialah Islam. Lepas tu agama Buddha. Lepas tu agama Jainism. Jainism ni, kalau kita pergi India, kita tengok macam orang nak pergi buat haji, dia orang semua pakai kain putih. Putih bersih, putih serlah dia pakai. Dan dia ada sampai satu tahap Jainism ni dia akan bogel, tak pakai apa-apa.
Yang tu makam nak jadi bukan ustaz tu PhD tu. Yang tu makam tinggi, dia akan sapu badan dia dengan abu mayat, dan dia akan buat puasa lapar sampai bila? Sampai mati. Lagi tak mati tak makan. Mati tak makan dah. Cuma nak beritahunya, puasa tu tujuannya untuk mati. Bila mana dia mati kerana puasa tu, dia akan diarak di bandar, menunjukkan kemuliaan dan hebat orang ni, tokoh kita. Jainism, tuan-tuan boleh tengok Jainism. Jainism ni lah orang kata apa? Dia pakai putih semua. Dia ada satu filem India Bollywood ni, tuan-tuan boleh tengok. Bukan nak ajak tengok filem mana ni, cuma nak beritahu. Dia ada filem yang di India ni yang dibuat, dia kena block di India. Iaitu filem PK, tuan-tuan boleh tengok. Siapa yang berlakon? Amir Khan ke apa, tak pasti. Dia punya pelakon tu. Okay. Dalam filem tu dia himpunkan semua agama, termasuk Islam. Cuma yang tak betulnya, yang Islam tu dia fokus pada Syiah. Dia tak fokus pada Ahli Sunnah. Maknanya seorang lelaki ni cari agama yang betul. Akhirnya dia tak puas hati sembah yang ni tak kena, sembah yang ni tak kena. Dia sembah semua agama sehinggalah dia nak dapatkan satu benda tu dapat. Maka dia akan pilih agama tu. Cerita tu mengarutlah dia tu alien mari ke bumi ni, orang curi dia punya Swiss kapal angkasa dia. Jadi dia ni dia menjelma sebagai manusia dah. Okey. Jadi dia nak cari Swiss dia tu. Jadi dia tanya orang, macam mana nak cari? Orang kata kena minta dengan Tuhan nak cari. Bukan senang nak cari. Jadi orang pun tunjuk kat mana rumah Tuhan. Orang tunjuk okey, kuil Hindu. Dia pun pergi test dengan satu berhala kecil. Tak test minta Swiss lagi, test minta makan. Pegang berhala, lepas tu niatlah hati nak makan, ada orang letak kari pak. Dia pun percaya boleh jadi benda ni. Okey. Lepas tu dia test dengan Tuhan kecil, minta supaya Swiss kata apa, kapal angkasa tu dapat. Tak dapat. Lepas tu orang yang duk jaga rumah berhala tu kata, yang ni kecil kena minta yang besar yang duk kat dalam tu. Yang ni kaki pendek tak boleh lari laju. Dia sebut lah tu. Tuan-tuan boleh tengok. Pergi minta yang besar. Akhirnya kena tipu. Dan dia pindah agama lain. Dia pergi kepada Buddha, dia pergi kepada Jainism, pergi kepada Islam. Cerita tu lebih pada pluralism agama sebenarnya. Dan saya duk rasa lah, cerita tu dia kena ban sekejap di India. Lepas tu dia dibenarkan balik. Tuan-tuan boleh tengok cerita dah lama dah, 2-3 tahun lepas dah cerita tu. Okay. Nak cerita pada kita bahawasanya India tu dia unik, dia banyak agama. Agama yang bermacam-macam. Dan Hindu pun bukan satu version di sana. Dia banyak version. Dia ada Hindu yang tak ada apa-apa berhala pun dalam kuil dia. Dia ada Hindu yang penuh dengan berhala. Samalah juga dengan Buddha. Kalau tengok Buddha yang belah alik Malaysia kita ni, kalau Buddha belah yang dekat dengan Siam ni, dia punya bentuk wat Siam dia tu lebih kepada corak Siam. Macam di Perlis ni pun ada, di Kedah ni pun banyak. Wat-wat yang banyak ni, dia punya corak tu lebih kepada Siam. Siam punya style. Okay. Thailand punya style. Okay. Kalau kita pergi ke tempat lain, Buddha tempat lain, dia punya bangunan ataupun kuil dia tu, wat dia tu lebih kepada bentuk biasa macam tokong Cina yang duk banyak bunga teratai, pokok ara pun banyak. Kalau tengok yang wat Siam tempat kita ni tak ada pokok ara, pokok teratai sangat. Sebab dia ada pecahan, dia ada aliran-aliran lain dalam Buddha ni. Okay. Cuma malam ni kita nak cerita tentang apa yang dibawa oleh Gautama Buddha peringkat awalnya. Okay. Dia sebut sini, walaupun Siddhartha Gautama tidak menggunakan bahasa Sanskrit sebagai medium dakwahnya, tetapi inti yang digunakan oleh Buddha itu boleh diterima oleh masyarakat di negerinya. Dia betapa tak suka dengan Hindu yang ada kasta ni, dia tak guna bahasa Sanskrit, dia guna bahasa Pali, walaupun masyarakat di negara tu bercakap dengan bahasa Sanskrit. Tapi orang boleh faham. Sebab bahasa Pali tu bahasa yang terpencil bagi orang-orang yang duduk di benua India. Macam India hari ni lah kita tengok. Bahasa utama India ialah Hindi. Dia bukan Urdu. Pakistan baru Urdu. Yang tulisan dia macam tulisan huruf Arab sikit. Okay. Kita beri lalu azan dulu.
Okay, kita sambung sikit lagi. Kita nak habiskan kehidupan dia. Jadi sepanjang hidup Siddhartha Gautama mengembara, dan pengembaraan dia fokus kepada benua India, dan dia nak pergi ke kawasan Asia Tenggara, Asia Tengah, iaitu kawasan Mongol, kawasan-kawasan itulah. Okay, kawasan Turkmenistan, kawasan-kawasan tu. Tapi perjalanan dia tak pergi ke arah tu. Okay, maknanya dia mati dulu. Okay. Sepanjang perjalanan dia tu, dia ada pengikut-pengikut dia. Okay. Dia ada anak-anak murid dia yang ramai. Okay. Jadi anak-anak murid dia ni, dia ambil satu tanggungjawab, iaitu menulis setiap perkataan ataupun dialog ataupun khutbah yang disampaikan oleh Siddhartha Gautama ni. Jadi lepas daripada kematian Siddhartha Gautama ni, anak murid dia perkenalkan satu kitab. Dan dikatakan kitab inilah yang menjadi induk bagi agama Buddha hari ini. Dia panggil kitab Tripitaka, yang bermaksud 3 bakul kebijaksanaan. Tak tahu sebab apa nama dia lagu tu, tapi terjemah dia 3 bakul lah. 3 bakul kebijaksanaan, Tripitaka. Dia ada 3 bab utama lah. Satu Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Okay. Saya nak sebut sini, yang menariknya, dia ada satu bab, iaitu bab yang kedua, Vinaya Pitaka ni. Dia macam 3 jilid lah, kita bayangkan lagu tu. Okay. Jilid yang kedua ni, Vinaya Pitaka ni, dia ada satu bahagian
Nama dia Petawatu. Petawatu ni maksud dia apa? Hantu-hantu yang perlu dimuliakan. Itu yang menarik tu. Okay. Saya sempat dengarlah kajian tentang bab ni. Hantu-hantu yang ada, yang orang Melayu duk percaya, semua duk ada dalam kitab tu. Hantu raya yang besar, warna hitam, berbulu, semua duk ada dalam tu. Hantu apa, orang panggil penanggal. Setengah orang panggil balan-balan, belah alik Sabah panggil balan-balan. Okay, hantu penanggal, hantu yang nak makan darah orang, semua ada. Okay. Jadi ada orang buat kajian lah. Okay. Kebetulan ada penulis tanah air kita ni, Ustaz Zahiruddin Zabidi. Dia ada tulis satu buku baru. Saya pun hajat nak bawa buku tu minggu depan ke macam mana nak perkenalkan buku tu. Hubung kait Bani Melayu dengan kepercayaan mistik, hantu ni, tahyul ni apa semua ni. Okay. Dan kalau kita tengok, memang kita ambil daripada dia punya induk tu, mari pada buku tu, Vinaya Pitaka, kitab tu yang ada dalam agama Buddha. Dan kita kena tahu, zaman Siddhartha Gautama hidup, dia tak sebut benda ni. Ini tambah pada anak murid je. Anak murid tumis sedap sampai keluar jamu hantu. Okay. Dalam tu kita akan tengok hantu yang macam-macam. Si ada gambar ni, hantu lapar. Tu kot yang Piramli ambil idea lah tu. Jin lapar tu. Cerita Nujung Pak Belalang. Hilang gimana kata jin lapar, bawa makanan untuk jin lapar. Okay. Tapi memang dia ada sebut jin lapar, jin sekian, bermacam-macam jenis jin. Okay. Dan dia meresap masuk sikit dalam agama Hindu. Dan kalau kita tengok agama yang ada di Asia ni, Hindu, Buddha, Taoism, Confucius, apa-apa semua ni lah, dia ada konsep membesarkan hantu. Islam je tak ada. Islam je tak ada. Kena buat jamuan pada hantu untuk sekian-sekian. Sebab tu dia akan ada hari bahkan di Bali, di Indonesia ni, di Bali kawasan orang Hindu, dia akan ada satu hari dia panggil hari nyepi, tak keluar rumah. Sebab hari tu hari hantu lapar. Nak letak jamuan makanan siap-siap. Okay. Sebab tu kita tengok orang tua tu dia ada konsep ancak. Orang Terengganu panggil acak lah. Letak makanan. Biasanya benda ni biasa orang-orang belah pantai duk buat. Dia ada semak apa benda dia letak macam-macam makanan dalam tu. Dia pun tak makan sesedap tu, tapi dia jamu kawan tu punya sedap. Yang dapat siapa? Orang yang pergi buang yang besar dapat. Saya dengar orang tua-tua cerita. Kadang-kadang orang tua dulu ni tak ada tandas rumah dia. Masuk dalam semak tengok ada makanan dengan ayam panggang, golek apa semua. Dia makan pula yang tu. Tapi adalah setengah orang tua kita bagi larangan lah, jangan makan yang letak dekat busuk apa semua tu. Cuma saya nak sebut, kepercayaan tu mari situ. Sebab tu kita akan dengar orang Melayu kita ni, dia ada kepercayaan. Melayu ni saya sebut bukan Melayu Malaysia lah, Melayu secara umum, Nusantara. Kepercayaan kepada Garuda, burung petala indera. Garuda ni siap jadi nama airline Indonesia lagi. Okay. Dulu kau tengok, tahun 1920-an, upacara perarakan burung petala indera yang buat di Kelantan. Ada gambar, saya pernah tengok di Muzium Negara dia sebut. Yang duduk atas tu mufti negeri. Mufti duduk atas satu perahu bentuk macam burung petala indera, burung Garuda. Sebab hari tu hari pertabalan sultan. Jadi sultan ni akan dijaga oleh kuasa daripada burung. Siapa yang baca doa? Mufti tu. Orang yang duk baca Quran hari-hari duk buat kepala tu. Nak sebut pada waktu tu. Sebab tu dia ada satu buku lah yang diharamkan dulu oleh kerajaan Malaysia pun haram. Buku nama dia Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif ni ditulis oleh seorang ahli sihir daripada Morocco, nama dia Al-Bunni. Lepas tu dia terjemah dalam bahasa Melayu. Yang terjemah tu mufti Kelantan yang duduk atas perahu tu. Sebab tu dia ada amalan jamu hantu dalam buku tu. Saya tak ingat minggu depan kita cerita benda ni. Okey. Cuma nak beritahu dia punya celupan. Arab panggil sibrah. Celupan idea tu mari pada Buddha ni sikit. Buddha yang dah diselewengkan. Okey. Jadi selesailah kita punya perbahasan kehidupan Gautama Buddha. Lepas ni kita akan bahas penyelewengan yang berlaku selepas kematian dia. Setakat tu saja perbahasan kita pada malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi